Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabilah Daud dari Jom Channel AB Live. Rentasan berita hari ini. Rakyat menunggu isteri MO1 kembalikan barang kemas kepada DOJ. Masih ada lagikah cahaya PAS itu? Benarkah ada ulama masih duduk dalam perigi buta? Kalau ikhlas menyokong tumbangkan kleptokrasi, tidak perlu banyak alasan. Rakyat menunggu isteri MO1 kembalikan barang kemas kepada DOJ. Baru-baru ini media sosial heboh dengan tindakan model Australia Miranda Kerr yang memulangkan barangan kemas bernilai 8.1 juta USD. Bersamaan RM34.7 juta kepada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Barangan kemas itu dikatakan dihadiahkan oleh individu penting dalam siasatan DOJ Jolo yang membelinya dengan dana yang didakwa dicuri dari 1MDB. 2 minggu sebelumnya, bintang Hollywood Amerika Leonardo DiCaprio memulangkan Oscar yang dimenangi oleh Marlon Brando kepada DOJ Amerika Syarikat kerana didakwa berkait dengan pengubahan wang haram 1MDB. Beliau juga sedang berusaha memulangkan barangan lain yang tidak dinamakan yang diterimanya sebagai hadiah untuk lelongan amal. Tumpuan rakyat kini dihalakan ke arah isteri Malaysia Official 1 MO1 untuk melakukan perkara sama. Kami juga memohon untuk pihak eksekutif menyiasat dengan segera siapakah isteri MO1 yang dilaporkan oleh DOJ. Dalam saman DOJ ini secara jelas dinyatakan pasal 101 bahawa MO1 adalah official nation official yang ada kuasa dalam 1MDB yang telah dibersihkan oleh program negara tahun lalu. Kononnya wang berjumlah 2.6 bilion yang diterima dalam akaun peribadi beliau adalah wang derma. Sedangkan dalam saman DOJ dia menyatakan ia ada wang yang diterima daripada 1MDB. Jadi apabila berlaku dua pencanggahan fakta, maka perlu untuk pihak SPRM menyiasat fakta mana yang betul. Jadi yang ketiga, kami juga untuk pihak SPRM melakukan siasatan seperti mana kes-kes lain yang kita lihat dalam kes Esko Johor, kes pegawai Jabatan Air Sabah, berlaku serbuan dan rampasan barang-barang yang dimiliki oleh mereka. Jadi dalam kes CM1 kami mahu siasatan dibuat rampasan ke atas barang-barang kes ini, barang kemas ini, dan disiasat dari mana sumber perolehan barang-barang kemas. Dan yang ketiga, kami juga menuntut agar disiasat sama ada perolehan daripada barang kemas ini adalah hadiah oleh Jolo di atas penghargaan ataupun arahan oleh isteri MO1 sendiri. Dengan DiCaprio dan Kerr memulangkan hadiah berjuta-juta dolar Amerika dari ahli Jolo kepada DOJ, semua kini tertumpu kepada isteri MO1, kata pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang dalam satu kenyataan.
Sebelum ini, susulan pemfailan saman berkaitan 1MDB yang pertama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan mengesahkan bahawa MO1 yang disebut dalam dokumen itu adalah najib. DOJ dalam saman terbarunya pada 16 Jun lalu mendakwa Joe Low dan sekutunya Eric Tan membelanjakan 200 juta USD untuk membeli barang kemas. DOJ juga menyenaraikan 28 barang kemas lain yang didakwa dibeli untuk isteri MO1 termasuk rantai belian merah jambu 22 karat bernilai 27.3 juta USD bersamaan RM117.1 juta. Low didakwa membayar harga barang kemas tersebut pada 5 Disember 2012 menggunakan sebahagian daripada 1.367 bilion US dollar yang dakwa disalahgunakan daripada 1MDB dalam apa yang DOJ gambarkan sebagai fasa Aba BVI. Aba BVI adalah salah satu daripada beberapa syarikat yang dakwa diwujudkan untuk memberi gambaran palsu bahawa ia adalah anak syarikat Abu Dhabi International Petroleum Investment IPIC. Selain Lim Kit Siang turut menyeru supaya isteri MO1 mengembalikan barang kemas tersebut ialah Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Sapat. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata barangan kemas itu bukanlah milik peribadi isteri MO1 kerana dibeli dengan menggunakan wang 1MDB. Dengan pemulangan itu, kerajaan akan mendapat pertambahan dana sebanyak RM128 juta yang juga dimasukkan ke dalam tabung kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM untuk manfaat pelajar-pelajar miskin di seluruh negara, katanya. Sementara Khalid Samat pula mencabar Peguam Negara Tan Sri Apandi Ali menasihatkan isteri MO1 untuk mengikuti langkah bintang Hollywood Leonardo DiCaprio yang memulangkan asetnya yang disiasat DOJ. Ketua Polis Negara perlu buktikan yang beliau lebih cekap daripada FBI dengan mengambil sendiri barang kemas tersebut daripada Rosmah Mansor. Tetapi dalam banyak-banyak komen, cadangan Tun Faisal Ismail Aziz, Pengarah Strategik Komunikasi JASA paling kelakar kerana beliau mensarankan Miranda ke memulangkan barang kemas itu kepada yang dituduh mencuri iaitu Joe Low. Mengapakah beliau tidak sarankan DiCaprio mengembalikan hadiahnya kepada Red Granite? Sebabnya DiCaprio tidak menerima barang kemas untuk digunakan sebagai analogi. Nampak sangat siapa yang cuba dilindungi oleh Ketua Cyber Trooper UMNO ini. Agaknya proses perundangan mana yang Tun Faisal gunakan? Berapa banyak klinik desa yang boleh dibina dengan RM117.1 juta? Masih ada lagikah cahaya PAS itu? Pengarah Syariah Amanah Perlis Ustaz Zulkarnain Abidin Al-Badyi menulis dalam Facebook beliau bertajuk "Baguslah cahaya PAS padam", yang bunyinya agak kasar tetapi ia seperti pepatah Inggeris "hit the nail on the head". Maknanya itulah hakikatnya, bahawa cahaya PAS hampir padam. Zulkarnain berpendapat RM160,000 dikumpulkan dalam tempoh kurang 3 hari daripada 619 penderma oleh Sarawak Report untuk melawan saman PAS adalah satu kejayaan yang besar kerana portal itu bukanlah sebuah pertubuhan politik atau sosial. Namun Naib Presiden PAS Ustaz Idris Ahmad mendakwa ini adalah pakatan moden peringkat antarabangsa yang hendak memadamkan cahaya PAS. Sebenarnya nak padamkan cahaya PAS tak perlukan pakatan antarabangsa pun. Di Perlis, cahaya PAS dah banyak terpadam akibat cawangan PAS dah mati. Semua itu berlaku tanpa keluar satu sen pun, sindir Zulkarnain. Beliau melihat kejayaan Sarawak Report itu membuktikan dunia ingin tahu apa yang berlaku kepada skandal itu. Siapa terima duit itu? Betulkah Parti Islam terima? Kemana lagi duit itu mengalir? Najib terlibat atau tidak? Bagus PAS saman Sarawak Report yang akan menyelongkar banyak perkara tersembunyi. Bagus juga Sarawak Report kaitkan PAS dengan isu ini supaya rakyat Malaysia tahu siapa pemimpin PAS yang sebenar. Dan kita harap banyak lagi yang akan terbongkar dalam mahkamah nanti, ujarnya.
Dalam satu kenyataan media yang berasingan, Pengerusi Amanah Terengganu Raja Kamarul Bahrain Shah bersetuju jika benar kuasa asing Amerika hendak menjatuhkan kerajaan Malaysia, ia mesti dikutuk sekeras-kerasnya. Namun beliau mengingatkan bukan hanya Amerika Syarikat sahaja yang mengambil tindakan undang-undang sedemikian rupa ke atas Malaysia, negara seperti Abu Dhabi, Singapura, Switzerland, Luxembourg, Hong Kong dan beberapa negara Eropah juga mengambil tindakan yang sama seperti Amerika Syarikat. Adakah negara Arab, Eropah, ASEAN dan Asia ini kesemua ini pun berhasrat menjatuhkan kerajaan Malaysia juga? Perlu diingatkan kesemua negara yang disebut merupakan pusat kewangan dunia terkemuka di mana reputasi perniagaan keuangan dan bank mereka dihormati dunia, termasuk oleh Malaysia. Maka persoalannya, apa motif negara yang lebih kaya dari Malaysia hendak menjatuhkan Malaysia? Soalnya. Beliau mensarankan supaya pemimpin PAS bertabayun dahulu sebelum menuntut orang lain berbuat demikian. Tepat sekali jika pemimpin PAS sendiri enggan bertabayun untuk mendapatkan kebenaran bagaimana mereka mahu menarik penyokong mereka keluar daripada kegelapan, maka tidak keterlaluan apabila Zulkarnain berpandangan jika cahaya PAS terpadam pun tidak mengapa sebab PAS bukan matahari, bulan pun bukan. Ia hanya salah satu daripada jutaan lampu yang wujud untuk beri cahaya kepada umat sebelum ini tapi bukan sekarang. Bahkan lebih elok jika cahaya PAS terpadam sebab kebelakangan ini PAS jadi cahaya kepada Barisan Nasional yang berada dalam kegelapan. Daripada biarkan PAS beri cahaya kepada Barisan Nasional, lebih baik PAS padam terus, tegasnya di hujung catatan Facebooknya. Amat menyedihkan apabila di ambang pilihan raya umum ke-14 ketika kemenangan sudah terbayang, pemimpin PAS menjadi benteng mempertahankan kepimpinan zalim yang sudah lemah. Tindak tanduk pemimpin PAS sendirilah yang menyebabkan ramai penyokong parti itu kini menolaknya. Jangan salahkan Sarawak Report atau DAP atau Amanah. Benarkah ada ulama masih duduk dalam perigi buta? DOJ meletakkan jumlah yang didakwa diselewengkan dari 1 MDB pada nilai 4.5 bilion US dollar bersamaan RM19.3 bilion. Kini penyiasat Amerika sedang berusaha untuk merampas aset bernilai 1.7 bilion US dollar bersamaan RM7.3 bilion yang didakwa diperolehi dengan dana yang dicuri dari 1 MDB. Senarai barangan mewah yang dakwa diperolehi dengan wang yang berpunca daripada dana yang dilencongkan daripada 1 MDB agak panjang. Pemangku penolong Peguam Negara Kenneth A. Blanco dalam satu persidangan media pada 15 Jun 2017 ketika mendedahkan usaha penyitaan beberapa aset bernilai berbilion ringgit itu dipetik berkata, wang bagi membiayai gaya hidup mewah konspirator bersama itu menjejas dan merugikan rakyat Malaysia. Kami tidak akan teragak-agak dalam komitmen untuk memastikan Amerika Syarikat tidak menjadi tempat yang selamat untuk individu yang korup dan kleptokrat menyembunyikan kekayaan atau wang haram mereka dan bahawa aset berkenaan akan dirampas dan dikembalikan kepada mangsa dari mana ia dicuri, katanya. Namun di negara yang didakwa bermastatinnya pada kleptokrat itu semakin sibuk pula para agamawan mempertahankan mereka. Terkini Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad berkata umat Islam di negara ini perlu ambil iktibar dan pengajaran apa yang berlaku di negara lain sehingga menjadi porak-poranda. Beliau berkata tidak dinafikan mungkin ada pemimpin negara melakukan kesilapan, namun dalam Islam mengajar supaya memberi kemaafan kerana mereka sudah insaf. Sebarang kesilapan perlu dimaafkan kerana Islam mengajar kita saling bermaaf-maafan. Seperti pepatah bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Kalau kita tidak dapat yang pemimpin terbaik, memadailah kita dapat yang baik atau mungkin yang lebih baik, katanya dipetik Berita Harian. Mufti Kelantan itu senada dengan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang turut menyeru semua rakyat terutama umat Islam tidak mengizinkan campur tangan kuasa asing, sebaliknya mencari cara untuk mengukuhkan kedudukan negara. Oleh kerana berita mengenai siasatan terhadap dana 1 MDB oleh beberapa negara telah lama menjadi buah mulut media antarabangsa, maka agak mustahil para ulama ini tidak membacanya kecuali mereka tinggal dalam perigi buta
meminjam istilah Datuk Iskandar Samad untuk menggambarkan ulama yang tidak tahu tentang takbir urus. Adakah Mufti Kelantan fikir yang dipertikaikan itu kecurian seekor lembu berharga RM4,500 bukan dana bernilai 4.5 bilion US dolar bersamaan RM19.3 bilion, maka begitu mudah beliau bermadah bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Sementara para mufti dan pemimpin PAS mengutuk pemimpin Pakatan Harapan kononnya membuka pintu kepada negara asing supaya campur tangan dalam urusan pentadbiran negara ini. Pemimpin negara dan kaum kerabatnya sedang bercuti secara mewah di negara asing. Diberitakan Perdana Menteri dan keluarga bercuti 5 hari di sebuah resort mewah St. Regis, Bali dengan menyewa bilik mewah yang pernah ditempah oleh Raja Salman, Arab Saudi, dan cuti tersebut disambung di Australia. Rakyat Malaysia yang mengikat perut demi memastikan anak-anak dapat pakaian baru dan bergembira di Hari Raya harus memaafkan pemimpin yang korup dan bernafsu besar untuk bermewah-mewah. Tidakkah itu ironis tahap raksasa? Mengapa mufti dan ulama PAS tidak menegur pemimpin kerajaan yang boros tetapi memfitnah Pakatan Harapan yang menuntut supaya dana yang diselewengkan itu boleh dibawa pulang ke Malaysia untuk memajukan negara? Kalau ikhlas menyokong tumbangkan kleptokrasi, tidak perlu banyak alasan. Dalam satu kenyataan media bertarikh 28 Jun 2017 daripada Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail Keadilan, Teresa Kok DAP Khalid Samad Amanah, Dr. Michael Jayakumar PSM Darrell Laking Warisan dan Datuk Dr. Rais Hussein Parti Pribumi Bersatu Malaysia, mereka sepakat antara lain menuntut Perdana Menteri dan pihak kerajaan bercakap benar dan hadir ke Parlimen menjawab semua dakwaan mengenai isu dakwaan DOJ. Menggesa Perdana Menteri memanggil sidang tergempar Dewan Rakyat seperti mana yang terkandung di dalam Peraturan 11/3 Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat, mendesak Perdana Menteri membentangkan sebuah kertas putih mengenai dakwaan skandal penyelewengan dan 1MDB pada sidang tergempar Parlimen, membuat laporan bersama kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, membuat laporan kepada Bank Negara Malaysia BNM serta menuntut supaya kertas siasatan dibuka semula, mengadakan siri jelajah ke seluruh negara untuk memberi penerangan terkini isu skandal penyelewengan dana 1MDB. Mewujudkan sebuah jawatan kuasa tindakan 1MDB, 1MDB Action Committee yang akan merangka strategi dan respon pembangkang terhadap isu 1MDB ini. Sambil menyeru supaya semua parti pembangkang bersatu, kenyataan itu juga menolak bahawa segala dakwaan adalah bermotif politik atau campur tangan asing. Kenyataan itu mengingatkan bahawa nama baik negara dimalukan apabila sekurang-kurangnya 9 negara menjalankan siasatan terhadap skandal ini yang telah mencecah hampir 4.47 bilion US dolar bersamaan RM19.15 bilion. Kita nak pergi kepada rakyat. Kadang-kadang rakyat tidak berasa isu 1MDB ini ada kaitan dengan mereka, kata Wan Azizah pada sidang media di Pejabat Ketua Pembangkang di Parlimen. Pihak gabungan pembangkang juga menghantar surat kepada parti PAS tetapi tidak menerima sebarang maklum balas. Walau bagaimanapun, PAS mendakwa belum menerima sebarang jemputan daripada gabungan pembangkang untuk merancang himpunan yang dijangka diadakan pada September ini. Secara peribadi, saya tak ada maklumat berkenaan. Kami akan tengok dulu. Saya akan tengok dan parti akan bincang dan buat keputusan, kata Tuan Ibrahim Tuan Man kepada Malaysia Kini. PAS seharusnya tidak berdolak-dalik dalam isu 1MDB yang telah tular di seluruh dunia ini. PAS jangan lupa, parti itu pernah menolak untuk terlibat dalam program anjuran bersih untuk menuntut pilihan raya yang bersih, semata-mata kerana tidak menjadi ketua dan kelihatan mesra UMNO. Akhirnya PAS juga menjadi mangsa apabila gagal mendapatkan maklumat mengenai pengundi baharu dan membantah pengundi yang meragukan melalui rang daftar pemilih tambahan RDPT yang tidak lagi diedarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Apabila orang tua-tua bermadah, sudah tentu ada makna tersirat.
serupun bak serai, tersusun bak sirih. PAS sebagai parti Islam berhentilah daripada retorik yang memalukan Islam dan merugikan rakyat. Jika ingin menumbangkan kleptokrat, PAS tidak perlu letak syarat. Sekian rentasan berita hari ini. Saya Nabila Daud dari Jom Channel Albi Live. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat Hari Raya.